Untuk kali ini kita akan bincangkan muafakat set yang ketiga. Kita lihat dulu part yang pertama, part A, ada 10 soalan. Okey, soalan yang pertama, find the value of limit x approach to 2 from the left. Okey. Jadi kalau kita jumpa soalan yang macam ni, kita akan lihat kali pertama kita nampak solution dia adalah, function dia adalah hanya satu saja. Tapi sebenarnya kalau kita refer pada simbol absolute value ni, kita kena tukar kepada ada dua function. Yang pertama positif, yang kedua adalah negatif. Okay? Dan range dia bergantung kepada dalam ni. Kalau kita ambil dalam ni sama dengan 0, maka sempadan dia adalah 2. Jadi yang pertama tu kita gunakan lebih besar daripada 2. Yang kedua tu kita gunakan less than 2. Okey. Sepatutnya kalau ikut definition ni sepatutnya kita mesti letak sama dengan. Tetapi disebabkan absolute value ni dia berada di bawah. Kalau berada di bawah, kita tak boleh letak sama dengan, sebab kalau kita letak sama dengan maksudnya 2 tu termasuk. Sedangkan per 0 tak boleh. Kalau kita masukkan 2 tolak 2 0. So per 0 tak ada jawapan. Jadi untuk soalan ni, bila kita pecahkan absolute value, dia mesti ada 2. Sama ada positif ataupun negatif. Jadi bila kita bincang limit x approach to 2 from the left, yang di atas ni kekal. Okey, di atas ni kekal. Kemudian untuk yang di bawah ni, kita mesti pilih less than, sebab x approach to 2 from the left. Maknanya kita refer pada less than 2. Jadi kita hilangkan absolute value ni, kita mesti pilih negatif. Okey. Jadi dah hilang dia punya simbol absolute value. Kemudian untuk yang di atas ni, selalunya kita factorize. Kalau kita guna calculator, kita factorize, kita akan dapat, okey, kita masukkan 2 sama dengan 1 sama dengan negatif 10. Okey, yang pertama kita mesti dapat nilai yang positif, x tolak 2, 1. Satu lagi, x sama dengan 2x tambah 5. Ini kalau kita gunakan calculator, kita akan dapat 2 faktor ni. So 2x tambah 5, kemudian kita bahagi dengan negatif. Jadi kita perhatikan untuk yang di atas dan bawah ni kita boleh cancel. Kita boleh cancel, maksudnya ini kita boleh cancel. Tetapi jangan lupakan yang di bawah ni masih ada negatif. Masih ada negatif. Jadi kita akan gantikan nilai 2 ni. So kita akan dapat 2 darab 2 tambah 5. Dan jangan lupa mesti perkan dengan negatif 1 yang di bawah ni. Okey, maka jawapan dia adalah negatif 9. Jadi untuk soalan ni jawapan dia adalah yang kedua. Okey, negatif 9. So hati-hati sebab dalam pilihan jawapan kita ni ada nilai positif. Sepatutnya dia adalah negatif 9. Okey, soalan yang kedua. Soalan yang kedua, bila kita nak bincang vertical asymptote. Vertical asymptote ni, kalau nak ikutkan, kita mesti buat dua langkah ni. Yang pertama, kita ambil denominator ni samakan dengan 0. Samakan dengan 0. Jadi kalau untuk kat sini, kita akan dapat dua nilai lah. Iaitu x sama dengan 2, 1. Dan x sama dengan negatif 5. Maksudnya step yang pertama, kita ambil jadi denominator ni samakan dengan 0. Maka kita akan dapat nilai kemungkinan vertical asymptote tu sama ada 2 ataupun negatif 5. Jadi kalau kita tengok soalan adjektif ni, sebenarnya kalau kita hanya buat langkah yang pertama ni, kita dah dapat jawapan dah. Kita dah dapat jawapan, iaitu x sama dengan 2 dan x sama dengan negatif 5. Sepatutnya untuk adjektif ni kita dah tak payah buat lagi dah. Sepatutnya terus kita ambil dia sebagai jawapan. Kalau soalan tu subjektif, sepatutnya kamu kena teruskan. Sebab step yang pertama ni kemungkinan je akan ada vertical asymptote pada 2 dan negatif 5. Sepatutnya kita kena uji. Sepatutnya kena uji. Betul tak x sama dengan 2 ni vertical asymptote? Cara dia, kita ambil limit, pilih. Kita kena buat pilihan sama ada nak ambil 2 kiri ke 2 kanan. Pilih satu je. Kita nak tunjukkan mesti dapat jawapan dia sama ada negative infinity ataupun positive infinity. Katakan saya pilih 2 kiri lah. 2 kiri, so saya akan ambil 2x tolak 5 perkan dengan
X tolak 2, X tambah 5. Okey. Jadi kalau kita gantikan dengan nilai 2, kita akan dapat 4. Kita akan dapat 4 tolak 5. So kita akan dapat negatif 1. Yang di bawah ni mesti 0 lah. Sebab bila kita ganti 2, ni habis 0. Tapi 0 tu kita kena lihat. Kita ambil satu nilai yang ke kiri daripada 2. Katakan saya ambil 1.9 lah. 1.9 bila kita ganti kat sini 1.9, dia akan dapat negatif. Okey. Jadi keseluruhan dia adalah 0 tu dia berat kepada nilai negatif. Gabungan atas dan bawah tu dia akan berikan nilai positif infinity. Okey. Kita bukan nak lihat campur tolak ni, kita nak lihat dapat tak infinity. Kalau dapat infinity, maksudnya betul lah yang pertama ni adalah vertical asymptote. Sama juga untuk X sama dengan negatif 5 ni. Sepatutnya kalau soalan tu subjektif, kita mesti uji limit X approach to negative 5. Pilih, kita nak ambil kanan ke kiri. Pilih mana-mana. Kita akan dapat jawapan yang sama. Okay? Jadi kita akan gantikan. Okay, kita akan ambil 2X tolak 5 perkan dengan X tolak 2, X tambah 5. Okay? Nanti kita uji. Step yang pertama, gantikan dengan negatif 5. Kalau kita ganti dengan negatif 5, so ini kita akan dapat negatif 15. Kalau kita gantikan negatif 5, so ini negatif 10. Negatif 10 tolak 5 negatif 15 per dengan mesti 0 juga. Mesti 0 juga. Kalau kita ganti ni mesti dapat 0. Cuma kita kena pastikan 0 tu negatif ke positif. Dengan cara pilih satu nilai yang ke kanan daripada negatif 5. Katakan saya ambil negatif 4.9. Bila saya ambil sini negatif 4.9, ini akan dapat positif. Okay? Positif, yang ni akan dapat negatif. Maka keseluruhan tu adalah negatif. Okay? Maka kita akan dapat positif infinity. Okay? Jadi kalau kita dapat nilai tu infinity, maka memang salah X sama dengan negatif 5 ni adalah vertical asymptote. Okay? Okey. Kita teruskan soalan yang ketiga. Okey, soalan yang ketiga. Okey, kita nak pilih mana satu statement yang betul. Okey, kita nak lihat true for a function to be continuous. Okey, kalau kita bincang continuous, sebenarnya kita akan bincang ada tiga. Ada tiga syarat. Yang pertama, kita mesti gunakan syarat FA. Maksudnya kalau kita bincang titik tu adalah A, maka yang pertama tu kalau kita nak bincang continuous, kita mesti tunjukkan is defined. Maksud dia, bila kita gantikan satu nilai A ni, tak kisahlah berapa nilai X tu, kita boleh cari nilai Y dia, nilai FA dia. Kalau nampak nombor dia, maka itu adalah defined. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, kita sebenarnya kita kena lihat limit X approach to A ni, kiri kanan ni, kiri sama tak dengan kanan. Okey, kalau kiri sama dengan kanan, maka syarat yang kedua ni dipenuhi. Okey. Sebenarnya kalau kita lihat kiri dan kanan ni sama, sebenarnya kita nak lihat limit X approach to A ni exist ataupun tidak. Okey, sepatutnya syarat dia exist ataupun tidak. Okey. Penentuan exist ni kita lihat limit kiri kanan sama tak? Kalau sama, maka exist. Exist tu maksudnya kalau katakan kiri tu nilai dia 5, kanan pun 5, maka jawapan dia adalah 5 in bracket exist. Yang does not exist ni kalau kiri 5, kanan dapat 8. So jawapan dia adalah limit X approach to A X does not exist. Maka syarat kedua tidak dipenuhi. Kemudian syarat yang ketiga, jawapan yang pertama ni adakah sama dengan jawapan yang kedua? Adakah sama? Okey, kalau sama, maka tiga-tiga syarat ini dipenuhi, maka kita boleh buat kesimpulan fx is continuous at x equals to a. Okey, jadi kalau kita refer pada di sini pilihan, jadi yang pertama ada jawapan. Kemudian yang ini dia boleh merujuk kepada syarat yang kedua. Okey, limit exist. So syarat kedua ada. Kemudian syarat yang ketiga ni, okey, syarat yang ketiga ni equals to L. Okey. Yang ni tak ada dalam kita punya pilihan
nak tunjukkan dia adalah continuous. Okey, kalau yang keempat ni dia sama dengan yang kita tulis ni. Maksud dia memenuhi syarat yang ketiga. Maka untuk jawab soalan ni kita punya jawapan 1, 2 dan 4. 1, 2, 4, maka jawapan dia adalah yang terakhir. Okey. Kemudian kita tengok soalan yang keempat. Kita nak mencari constant. Kita nak mencari constant tapi syarat dia adalah continuous. Okey. Kalau kita nak mencari constant, nak mencari nilai m, nak mencari nilai m ni, kita tak perlu tunjukkan tiga syarat ni. Yang tadi saya senaraikan tadi, ada 1, ada 2, syarat yang kedua dan ada syarat yang ketiga. Okey. Kalau kita nak mencari constant, biasanya kita akan gunakan syarat kedua atau syarat yang ketiga. Okey, biasanya. Okey, kita kalau nak guna syarat yang kedua ni, tadi kita ingat balik syarat yang kedua, limit kiri sama dengan limit kanan. Okey, jadi untuk soalan ni sesuai kita gunakan limit kiri sama dengan limit kanan. Okey, katakan saya ambil ni limit sempadan dia adalah 4. Kita ada 4 kiri. Kita samakan dengan limit x approach to 4 from the right. Okey. Jadi bila kita nak pilih function ni, kita refer pada less than 4. Less than 4 kita ada function fx kuasa 2. Untuk yang sebelah kanan, kita refer pada more than 4. Maka kita akan ambil 3x tolak 4. Okey. Jadi bila kita dah pilih function ni, barulah kita masukkan nilai x ni. Nilai x 4, bukan nilai x 4 kuasa negatif. Nilai x tu 4. Jadi kita akan dapat 16m sama dengan, ni kalau kita gantikan 12 tolak 4, 8. Maka daripada sini kita akan dapat m tu adalah sama dengan 1/2. Jadi untuk nombor 4 ni, jawapan dia sepatutnya adalah A. Okey, kita teruskan soalan nombor 5. Okey, kita nak differentiate. Okey, kita nak differentiate. Kalau kita nak differentiate, dia ada dua cara untuk soalan ni. Sama ada kita expand dulu ataupun kita boleh gunakan product rule. Okey. Jadi untuk soalan ni lebih sesuai kita expand dulu. Maksudnya saya expand dulu, katakan okey, saya buat simbol differentiate respect to x. Saya gunakan x kuasa setengah. X kuasa setengah darab dengan x. Maka kita akan dapat x kuasa 3/2. Maksudnya kita gunakan properties of index, x kuasa setengah darab x kuasa 1. Jadi setengah tambah 1. Kalau darab, tambah. 3/2. Kemudian kita boleh tulis 2x kuasa 1/2. Okey, untuk step yang pertama ni, ini bukan kita differentiate. Kita hanya expand saja. Jadi step berikutnya barulah kita differentiate. Okay, kalau kita nak differentiate, turunkan kuasa. Kemudian kuasa yang baru kurang 1. Jadi 3/2 tolak 1. Kita akan dapat 1/2. Okey, yang ini pun sama juga. Kita turunkan kuasa, darab dengan 2 dapat 1. So yang akhir sekali x kuasa setengah tolak 1. Negatif 1/2. Okey. Jadi kalau kita refer kat sini, nombor 5 sepatutnya jawapan dia adalah C. Ini sama dengan jawapan C. Okey, kita teruskan soalan nombor 6. Okey, untuk nombor 6 kita nak differentiate exponent. Kalau kita nak differentiate exponent, katakan saya gunakan simbol ni d/dx exponent. Okey, exponent ni kalau kita nak differentiate, kita hanya differentiate kuasa je. Kalau kita differentiate kuasa, kita akan dapat 2x. Itu step yang pertama. Step yang pertama. Step yang kedua, kita salin je soalan. Okey, step yang kedua kita salin je soalan. Okey, maka daripada sini kita akan dapat jawapan dia adalah 2x exponent. Okey, x 2x exponent. Okey, jadi untuk yang nombor 6 ni lebih sesuai, jawapan dia adalah D. Okey, soalan yang ketujuh. Okey, soalan yang ketujuh, kita nak cari dy dx. Okey. Sebenarnya untuk cari dy dx ni, yang lain ni biasa je, cuma yang ini kena hati-hati lah ni. Yang ni. Ini sebenarnya dia melibatkan ada dua function ni. Dua variable. Bila kita ada dua, maksud dia kita kalau nak differentiate mesti guna product rule. Kita tak boleh differentiate x kemudian differentiate y, tak boleh. Dia mesti menggunakan product rule. Jadi kalau kita nak mudah, kita gunakan u equals to x, kemudian kita ambil v equals to y. Okay.
So kita differentiate ni, kita akan dapat 1. Yang ini sebab kita differentiate respect to x, sedangkan di sini mana ada x, maka jawapan dia adalah dy over dx. Okay? Kemudian kita gunakan product rule, mulakan daripada kiri. So yang pertama ni kita boleh tulis x dy dx, x dy dx. Kemudian kita akan darab sini pula y. Okay? Ini maksud dia, yang saya buat kurungan ni maksud dia kita differentiate as y. Kemudian differentiate 3x dapat 3. Kemudian kita differentiate y kuasa 2 dapat 2y, tetapi dia mesti ada tambahan dy dx. Jangan lupakan tambahan ni. Dan sebelah kanan ni 0 sebab differentiate constant. Kemudian bila kita dapatkan dy dx, okay, kita kumpulkan yang ada dy dx ni. So kita akan dapat x tambah 2y. X tambah 2y. Yang lain-lain ni kita bawa ke sebelah kanan. So kita boleh tulis sebagai, okay, katakan saya nak mulakan daripada y lah. So saya akan dapat negatif y tolak 3. Okay, maka sepatutnya jawapan kita adalah, okay, yang ni kita bawa je ke bawah. Okay, tapi kalau kita factorize negatif ni, kita akan dapat y tambah 3 perkan dengan x tambah 2y. Okay, maka kita akan lihat jawapan dia adalah, okay, untuk nombor 7 ni jawapan dia adalah C. Okay, ni C. Okey, kemudian soalan nombor 8. Okay, soalan nombor 8. Ini adalah parametric equation. Jadi kita akan differentiate satu persatu. Maksudnya untuk yang pertama ni dx dt. Yang pertama ni kita ambil dulu dx dt. Okey, so kita differentiate ln dapat 1 over t squared minus 1. Lepas tu kita akan differentiate in bracket. Kita akan dapat 2t. Ini saya buat terus. Kemudian satu lagi kita ambil dy dt. Okey, dy dt, kalau yang macam ni maksud dia 2 ni kita boleh bawa ke depan. Okey. Sebenarnya 2 ni kita bawa ke depan. Okey. Ni sepatutnya kita akan tulis macam ni lah. Sepatutnya saya gunakan y equals to 2 ln t plus 1. Ini kalau kita gunakan properties dulu, properties of log, turunkan kuasa. Jadi kita akan differentiate daripada sini, bukan daripada sini, daripada sini. So 2 ni kita salin, kemudian kita differentiate ln dapat 1 over, okay, 1 over t plus 1. Kemudian kita differentiate in bracket dapat 1. Okay. Kemudian kita nak dapatkan dy dx. Sepatutnya kita mesti gunakan chain rule. Dy dt, okay, multiply by dt over dx. Kalau kita nak check betul tak formula ni, kita cancelkan. Okay, so kita ambil dy dt. So kita ambil 2 over t plus 1. Kemudian multiply by dt dx. Kita ambil ni, tapi pastikan kita mesti terbalikkan dia. Okay, bila kita terbalikkan ni, ini sebenarnya kita boleh factorize. Ini bawah ni, kita boleh factorize. Jadi saya factorize terus. Okay, ini hasil daripada ni t kuasa 2 tolak 1. Kemudian divide by 2t. Okay, jadi kita lihat mana yang kita boleh cancel, kita akan cancel. Okay, katakan contoh macam ni, t plus 1 ni saya boleh cancel. Kemudian 2 ni pun boleh cancel. Maka kita akan dapat jawapan dia adalah t minus 1 over t. Okay, t minus 1 over t. So hati-hatilah, jawapan dia hampir sama. Ataupun kita boleh tukar kepada 1 minus t to the power of negative 1. Okay, kita akan ubah mengikut kesesuaian jawapan. So 8 ni adalah A. Okay, 1 tolak t kuasa negatif 1. Ini datang daripada kita perkan t per t tolak 1 per t. Okey, kita teruskan soalan nombor 9. Okey, soalan nombor 9. Okey, dalam banyak senarai ini, okey, kita nak using, maksudnya kita nak cari parameter using application of derivative. Maksudnya semua ni disenaraikan ni adalah yang menggunakan application of derivative. Tapi soalan nak accept kecuali. Okey.
Maksudnya contoh, katakan kita dapatkan gradient of tangent. Gradient of tangent ni dia sama dengan dy dx. dy dx. Okey, maka ini termasuk dalam application of derivative. Sama juga rate of water. Okey, maksudnya kita boleh gunakan, dia sebut je rate termasuk d over dt. Ini maksudnya penggunaan application of derivative. Rate of water flow. Katakan water flow ni kita gunakan dh dt. Okey, ini maksudnya dia menggunakan application of derivative. Okey, acceleration ni pula, acceleration of a sphere. Maksud dia kalau yang ni, ini dia bukan membincangkan application of derivative. Kalau nak bincang boleh, tapi dia mesti gunakan displacement. Okay? Contoh macam kita belajar sebelum ni, SVA. Katakan kita ada maklumat velocity, nak dapatkan acceleration. Ini baru menggunakan derivative, application of derivative. Sebab daripada velocity dia baru bincang acceleration, sedangkan sekarang ni dia hanya bincang acceleration je. Tapi daripada mana? Okay? Jadi untuk soalan yang ni, yang ketiga ni tak menggunakan application of derivative. Sama juga kalau yang keempat ni, maximum area. Okay, maximum area ni, kalau sebut je maximum area, apa yang kita buat, step yang pertama mesti gunakan dA over dt. dA over, tengok kita punya variable yang digunakan, mungkin dA over dx. Tengok soalan lah. Okay? Jadi bila ada simbol ni, maksudnya kita menggunakan application of derivative. Jadi untuk soalan ni kita nak cari mana yang tak menggunakan application of derivative. So kita akan pilih yang ketiga. Okey, soalan yang ke-10. Okey, soalan yang ke-10. Okey, main concept. Kalau kita nak use to solve the question regarding rate of change. Maksudnya topik utama dia adalah rate of change. Jadi kalau kita dapatkan rate of change ni, untuk yang lebih tepat kita mesti menggunakan chain rule. Main concept biasanya mesti guna chain rule. Kita mesti gunakan chain rule. So yang pertama tu adalah C lah, C, chain rule. Rate of change katakan kita nak mencari apa, dV dt contoh. Okay? Mungkin kita ada dV dt, kemudian kita ambil dV dr over dt. Ni contoh lah, contoh. Jadi biasanya kalau kita nak cari rate of change, ni macam ni contoh, dV dt berapa, maka kita akan gunakan chain rule. Itu yang main konsep dia, mesti guna chain rule. Okey, kita teruskan dengan part B pula. Part B ni ada 20 soalan 20 soalan dia punya tahap dia sukar sikit daripada yang pertama. Okey. Okey, kita lihat soalan 11. Okey, soalan 11 kita nak simplify. Okey. Kalau kita lihat kat sini, macam-macam bentuk kita nampak. Okey. Jadi untuk lebih mudah, kita tukar dulu. Semua ni kita tukar dalam bentuk indeks. Maksudnya kita boleh tukar 2x kuasa 2 untuk yang di atas. Yang di bawah ni saya boleh gunakan y kuasa setengah. Okey, kemudian kita boleh ambil 3 kuasa negatif 3. Kemudian y ni kita boleh tukar kepada negatif 3 per 2. Per 2 ni sebab asalnya y kuasa setengah. Kalau saya gabungkan dengan negatif 3, kita boleh tulis y kuasa negatif 3 per 2. Okey, bahagi dengan x kuasa negatif 3. Okay? Jadi kalau kita nak solve ni, kita pastikan semua variable tu kita tukar dalam bentuk indeks. Okey, kemudian kita kumpulkan semua nombor dia. Ikut terutan bermula dengan nombor. So nombor kita adalah 2 dengan 3 kuasa negatif 3. Dia sama dengan 2 per 3 kuasa 3. So 27 lah. Ini untuk nombor. Kemudian kita teruskan dengan untuk x pula. X kuasa 2 dengan x kuasa negatif 3. Kemudian kita kumpulkan pula untuk y pula. Y kuasa negatif 3 per 2. Kemudian kita perkan dengan y kuasa setengah. Maksud dia, kalau kita nak mudah untuk selesaikan ni, kita kumpulkan bermula pada nombor, kemudian kita gunakan variable of x, kemudian seterusnya variable of y. Okay? Kemudian nombor ni kita kekalkan, so 2 over 27. Yang ini kita akan dapat, ni gabungan ni bawa naik ke atas, kita akan dapat x kuasa 5. X kuasa 5.
Okey, kemudian yang ini kita boleh guna kalkulator. Negatif 3/2 tolak setengah. Kita akan dapat y kuasa negatif 2. Okey, y kuasa negatif 2. Ataupun kita boleh tulis sebagai y kuasa 2 per y kuasa 2. Jadi kalau dekat sini kita lihat pilihan jawapan kita adalah C, 2 kuasa 5 per 27 y kuasa 2. So jawapan dia adalah C. Okey, untuk soalan 12. Untuk soalan 12 ini menggunakan complex number. Ini adalah complex number. Okey. Jadi kita pilih mana yang kita rasa mudah. Okey. Antaranya kita boleh gunakan sebelah kiri ni. Kita selesaikan sebelah kiri dengan cara multiply by conjugate. Sebelah kanan kekalkan. Atau satu lagi cara, kita darab silang dulu. Okey, katakan saya ambil m plus 3i, okey, equals to, saya gunakan cross multiply. Kalau saya gunakan kaedah tadi, yang pertama kita ambil di sebelah kiri ni multiply by conjugate. Conjugate dia adalah negative 2 plus i over negative 2 plus i. Itu satu kaedah. Kaedah yang kedua, saya darab silang je. Jadi yang sebelah kiri kekalkan. Kemudian sebelah kanan kita expand. So kita akan dapat negatif 2 tolak i tambah 4i. Kemudian asalnya positif 2i kuasa 2. Dia akan jadi negatif 2. Okey, so kita teruskan lagi. M tambah 3i sama dengan, kalau kita selesaikan ni, ini akan dapat negatif 4. Kemudian kita akan tambah dengan 3i. Soalan nak mencari M. Jadi daripada sini kita nampak rupanya M tu adalah negatif 4. Jadi untuk soalan 12 ni, jawapan dia adalah A. Okay. Jawapan dia adalah A. Okey, kita tengok soalan 13. Soalan 13. Okey, ini melibatkan number line. Number line. So, kena ingat balik, ini masuk the close interval, yang ni open. Okey, kalau yang macam ni, selalunya kita buat number line. Kita buat satu number line. Kita ambil semua sempadan yang ada. Kita ada 0, negative 7. So, saya ambil negative 7. Kemudian kita ada negative 3. Okey, negative 3. Kita ambil semua sempadan. Kita ada 0. Kita ada 5. Kita senaraikan semua sempadan. Lepas tu kita bermula daripada X. X tu adalah daripada 0, close interval 0 to infinity. So kita akan lepas ke sini. Jangan berhenti pada sebelum 5, sebab masih ada lagi ke sebelah kanan. Okey, ini untuk X. Ini untuk X. Kemudian untuk Y pula, daripada negative infinity sampai negative 7. Okey, maksud dia negative 7 ini close interval, tapi dia mala ke kiri. Okey, ini adalah untuk Y. Kemudian yang ketiga Z, negative 3 close interval, negative 3 sampailah 5. Sampai 5. Ini adalah untuk Z. Okey, so kita ada 3 tingkat ni. Jadi antara berikut mana yang benar. Okey, so kita tengok X intercept Y adalah empty set. Kita tengok X dan Y memang dia tak akan bersilang. So yang pertama ni betul. Kemudian kita lihat pula Y and Z. Y and Z, kalau ikutkan senarai sini, dia ada persilangan. Salah, ini dia tak boleh bersilang. Maka yang ni kita reject. Ni tak boleh. Okey, kemudian kita lihat pula X and Z. X and Z, kalau kita nak buat persilangan, ni kalau kita nak buat persilangan, memang betul lah. Daripada 0 sampai 5, open interval. Okey, jadi untuk soalan ni lebih sesuai. Jawapan dia adalah 1 dan 3, iaitu C. 13C. Okey. Okey, kita lihat soalan 14. Okey, determine the correct solution for log, all in bracket, cube equals to log x to base 8. Tapi kita ada syarat tambahan x more than 1. Okey. Jadi untuk di sini kita selesaikan. So kita yang pertama kita lihat base log tu. Sebelah kiri kita lihat base dia adalah base 2. Sedangkan sebelah kanan ni adalah base 8. Jadi kita akan tukar yang sebelah kanan ni base 2. Jadi kita akan tukar log 2x over
log 2/8, ataupun kita boleh tukar terus 2 kuasa 3. Okey, katakan kita letak let u equals to log 2 base 2, maka equation kita ni akan jadi u kuasa 3 sama dengan u per 3. Ini sebenarnya nilai dia adalah 3. Okey, kalau semua ni kita darab dengan 3, kita akan dapat y, bukan y, kita akan dapat 3u cube minus u equals to 0. Jadi kalau kita factorize 3u, kita factorize u, maka kita akan dapat 3u squared minus 1 equals to 0. Maka kita akan dapat u yang pertama adalah 0 dan u yang berikutnya adalah plus minus square root of 1/3. Okey, jadi untuk yang pertama ni kita ganti dulu, kita patah balik kepada ni tadi. Kita dah ada u sama dengan log x to base 2. Jadi kita soalan nak x, dia bukan nak u, jadi kita kena tukar. Jadi yang pertama ni kita gunakan log, yang pertama kita gunakan log 2x equals to u. U yang pertama adalah 0. Maka kita akan dapat x equals to 2 to the power of 0. So sama dengan 1. Okey, untuk yang ni kita hati-hati dengan syarat soalan x more than 1. Maka walaupun kita buat pengiraan ni sama dengan 1, tetapi kita mesti reject. Sebab dia tak termasuk dalam kita punya ni syarat ni. Okey, jadi yang pertama tu kita reject. Kemudian yang kedua, teruskan lagi. Bila kita ambil nilai yang positif, jadi log x to base 2 samakan dengan positif 1, ataupun kita ambil square root of 1/3, ataupun kita boleh ambil yang macam ni, positif 1 over square root of 3. Maka x yang kedua adalah 2 kuasa 1 per punca 3. Okey, so x yang kedua adalah yang ni. Okey, jadi yang ni kalau kita guna kalkulator, kita lihat ni, kalau kita guna kalkulator 2 kuasa 1 per punca 3. Okey, ini kalau kita guna kalkulator, nilai dia adalah 1.49. Okey, ni kalau kita guna kalkulator, nilai dia adalah 1.49. Okey, kalau nilai ni adalah mengikut syarat ni, maka nilai x yang kedua ni kita terima. Kemudian kalau kita teruskan lagi, log x to base 2, kita ambil nilai negatif pula. Nilai negatif, maka x ni sama dengan 2 kuasa negatif 1 per punca 2. Okey, jadi kalau kita guna kalkulator, kita ubah kepada nilai negatif. Okey, kita ubah kepada nilai negatif, maka nilai dia adalah 0.069. Yang ini, nilai ni adalah tak termasuk dalam kita punya syarat, maka yang ni kita reject. Jadi untuk soalan ni kita hanya terima satu jawapan je, iaitu 2 kuasa 1 per punca 2. So jawapan ni 2 saja. Okey, so pilihan jawapan dia adalah A. Jadi hati-hati sebab kita ada syarat tambahan untuk soalan ni. Jadi setiap kali pengiraan tu kita check. Ini sebabkan tak ada sama dengan, so yang pertama ni reject. Kalau ada sama dengan, kita boleh terima satu ni. Kemudian yang ini lebih daripada satu, okey betul. Kemudian yang ini kurang daripada satu, so kita reject. Jadi jawapan dia adalah satu saja. Soalan 15. Okey, jadi kita lihat determine the interval for. Kita nampak sebelah kiri ni adalah absolute value. Jadi kita lihat balik nota kita. Kalau yang pertama absolute value tu kita gunakan less than satu nombor, katakan 5 lah. Maka cara kita nak pecahkan adalah 5, 1, kemudian tengah-tengah dia mesti n. Okey, macam tu cara dia. Jadi yang sebelah kanan ni dia opposite daripada yang asal ni. Kalau less than, opposite dia greater than. Positif, negatif. Yang kedua, kalau kita ada absolute value greater than 5,
Maka cara kita nak pecahkan adalah more than 5 or tengah-tengah or less than negative 5. Okey. Jadi kita ingat kalau less than mesti guna and. Kalau greater than mesti guna or. Okey. Jadi ingat ini untuk absolute value saja. Bukan kita pecah ni sebab less than. Dia ada dua ni kalau ada absolute value. Bukan disebabkan less than absolute value. Okey, jadi kita gunakan nota ni, kita boleh gunakan nota nombor 2 sebab dia gunakan simbol lebih besar. Okey, jadi kalau kita teruskan. Jadi saya hilangkan absolute value ni, kita ada dua lah. Kita akan ada dua. Jadi yang pertama tu kita boleh ambil 3x plus 3 more than negative x squared plus 1 1. Kemudian tengah-tengah ni disebabkan greater than, saya guna or. Saya guna or. Kemudian kita ambil 3x plus 3. Kita ambil less than. Yang ni kita akan baca lawan dia, positif dan negatif. Okey. So kita akan selesaikan sebelah kiri berapa, sebelah kanan berapa. Kalau kita selesaikan sebelah kiri, kita akan dapat 3x tambah 3 more than negative x kuasa 2 tambah 1. Ni saya bawa ke sebelah kiri, dia akan dapat x kuasa 2. Kemudian kita akan dapat positif 3x. Kemudian saya gabungkan dengan ni, akan dapat positif 2 more than 0. Okey. Jadi kalau kita factorize, jadi kalau kita factorize 1 sama dengan 3 sama dengan 2 sama dengan. Okey, jadi kita akan dapat jawapan yang pertama tu adalah negatif 1. Ini jawapan dia negatif 1. Kemudian jawapan yang kedua adalah negatif 2. Okey, ini kita punya sempadan. Disebabkan soalan ni inequalities, bila kuadratik mesti guna graf. Jadi kalau kita refer pada graf, ini negatif 1, ini negatif 2, ini adalah negatif 1. Jadi kita nak kawasan greater than, maka ambil kawasan yang terputus. Okey. Ini kena ingat baliklah ni. Kalau yang bersambung ni untuk kawasan less than 0. Untuk soalan ni kita kena ambil greater than 0, maksudnya terpisah. Maka jawapan yang pertama ni negative infinity sampai negatif 2, kemudian union by negative 1 to infinity. Okey. Okey, ini untuk jawapan yang pertama. Okey, jawapan yang pertama. Kemudian untuk yang sebelah kanan pun sama juga. Kita kena kira lagi. Untuk yang sebelah kanan ni. Ini kalau kita kira untuk sebelah kanan, kita akan dapat. Okey, jadi kita ingat balik jawapan yang pertama tadi, negatif infinity, negatif 2, union by negatif 1, infinity. Okey, jadi seterusnya kita akan kira pula untuk yang ni. Okey, katakan saya buat di mana. Okey, untuk yang ni, ni saya sambung Ni saya sambung, saya letak kat sini lah. Okey, saya letak kat sini. Ini kalau kita selesaikan x kuasa 2, ni x kuasa 2 Yang ini bawa ke sebelah kanan. So dapat negatif 3x. Negatif 3x. Kemudian kita akan ambil negatif 4. Okay, ini kita akan baca lebih besar daripada kosong. Ini kita baca lebih besar sebab kita pandang daripada sini. Kan? Yang ini saya bawa ke sebelah kiri. So dapat x kuasa 2. Tolak 3x. Kemudian tolak 4. Okay. Ini pun sama. Kalau kita gunakan calculator, kita akan dapat nilai dia. Okey, katakan kita ambil 1 sama dengan negatif 3 sama dengan negatif 4. Okey, maka jawapan dia yang pertama 4. Yang kedua adalah negatif 1. Okey. Yang ini pun sama juga. Daripada sini nanti kita akan buat berpandukan pada graf. Pandukan pada graf. Graf kita adalah yang pertama negatif 1, kemudian 4. Disebabkan kita nak lebih besar, sama juga kita akan ambil kawasan yang terputus. 4 dan ke kanan. Okey.
Okay, jadi untuk di sini jawapan dia negative infinity sampai negative 1 union by 4 to infinity. Okey, maka yang ini tadi yang pertama. Yang ini adalah yang kedua. Jadi bila kita nak ambil jawapan disebabkan O ni, maka kita kena gabungkan 1 dan 2. Jadi kita akan buat satu number lain. Okey, kita gabungkan semua sempadan yang ada. Kita ada negatif 2, kita ada negatif 1 dan kita ada 4. Semua sempadan yang ada. Okey, kemudian kita ambil jawapan pertama tadi, negatif 2 dan ke kiri. So negatif 2 ke kiri 1, kemudian negatif 1 positif infinity. Ini jawapan yang pertama. Ni, pertama ni. Kemudian jawapan yang kedua saya ambil ni. Negatif 1 kiri. 1 kiri. Okey. Kemudian 4 ke kanan. Soalan nak union. Kalau union maksud dia kita akan ambil lah jawapan dia. Okey, maksud dia kalau kita ambil union ni maksud dia salah satu ada. Ini walaupun negatif 2 asalnya tak ada, tapi satu lagi ni ada. So kita boleh teruskan sampailah sini. 1. Okey, kemudian kita akan sambung sampailah 4. Okey. Maka jawapan dia adalah negatif infinity sehingga negatif 1, kemudian terputus, sambung balik negatif 1 sampai infinity. Jadi untuk soalan 15 ni jawapan dia adalah E. Okey. Jadi ingat ya, yang pertama kita hilangkan absolute value. Yang pertama kita akan dapat 2. Kemudian sebelah kiri ni kita kira dapat jawapan. Kemudian sebelah kanan pun kita kira dapat jawapan. Kemudian penutup dia kita mesti berpandukan kepada number lain. Ini jawapan yang pertama satu baris, jawapan yang kedua satu baris. Kemudian kita gunakan union. So dekat sini kena hati-hatilah. Yang ini walaupun itu putus, tapi jiran sebelah ni ada negatif 2, maka kita boleh ambil sebagai jawapan. So dia terputus pada nilai negatif 1. Okey, soalan 16. Okey, soalan 16, determine the solution for x. Okey. Jadi kita lihat di sini. Okey, yang ini base 5. Sedangkan yang ini adalah base 25. Jadi kita tukar 25 ni. Jadi saya boleh ambil 130. Ini saya boleh pecah ni, 5 kuasa X darab 5 kuasa negatif 2. Okey. Sama dengan 1 tambah 5 kuasa 2X. Okey, kemudian kita gunakan let U. Ni kalau kita gunakan let U sama dengan 5 kuasa X, maka yang di sini kita guna kalkulator 130 darab 5 kuasa negatif 2. Ataupun kita boleh gunakan 130 kita perkan dengan 25. Okey, maksud dia ni kalau darabkan dengan ni kita akan dapat 26/5. Yang ini kita boleh gunakan sebagai U. Okey, selesai. Sama dengan 1 tambah. Okey, untuk yang dekat sini, ini kita boleh ubah ni. Ini boleh ubah kepada 5 kuasa X, kemudian kurungan 2 di luar. Ini kita boleh gantikan sebagai U kuasa 2. Jadi untuk yang ni, kita boleh ambil U kuasa 2. Kemudian kita darab semua dengan 5. Kemudian kita kumpulkan, kita akan dapat akhirnya 5 U kuasa 2. Kemudian yang ni bawa ke sebelah kanan. So negatif 26 U. Okey, kemudian kita akan ambil tambah dengan 5 sama dengan 0. Okey. Jadi kalau kita factorize, kita terus factorize, nombor dia 5, kemudian negatif 26 kemudian 5. Okey, maka jawapan kita adalah yang pertama, U ni adalah 5, 1. Kemudian U yang kedua adalah 1/5. 1/5. Yang ini nilai U, sedangkan soalan nak nilai X. Jadi kita kena ubah sikit lah. U ni 5 kuasa X sama dengan 5 kuasa 1. Jadi jawapan yang pertama adalah 1. Kemudian yang kedua, 5 kuasa X, kita boleh ambil 5 kuasa negatif 1. Maka X tu adalah negatif 1. Jadi untuk soalan ni kita ada
negatif 1 dan 1. Jadi untuk 16 jawapan dia A. So hati-hati kadang-kadang kita ambil ni sebagai jawapan 5 dan 1/5. Ni 5 dan 1/5. Sedangkan 5 dan 1/5 ni ini adalah untuk nilai U. Okey, so jangan pilih jawapan yang kedua. Okey, soalan 17. Jadi yang pertama ni kita cari dulu dia punya inverse dia. Inverse of G. Jadi kita ambil G ni. Tapi kaedah dia, kita kalau nak cari inverse mesti gunakan formula yang ni lah. G dalam dia G inverse sama dengan X. Jadi kita ambil function G ni, gantikan X tu dengan inverse. So 2 kuasa 3 G inverse. Okay, samakan dengan X. Kemudian sebenarnya ini 2 ni bawa ke sebelah kanan, jadi X per 2 lah. Kemudian kita akan tambah kiri dan kanan sebagai ln. Ini saya teruskan dengan X per 2. Okay. Kemudian yang ini hilang, kita akan dapat 3G inverse sama dengan ln X per 2. Kemudian bila kita dapatkan G inverse, maka kita boleh ambil 1/3 ln X per 2. Okay, ini yang salah. Kemudian baru kita gunakan FOG. Jadi kalau kita teruskan, saya sambung kat sini. Jadi F in bracket, G inverse sekarang kita dah ada 1/3 ln X per 2. Maka kita gunakan function F ni, kita ambil 4 tolak dengan ni yang baru ni, 1/3 ln X per 2. Okay. Jadi kita akan ambil 4 tolak 1/3 X per 2. Jadi untuk 17 ni jawapan dia adalah A. Okey, soalan 18. Soalan 18, given fx equals to ln 2 minus x. Kita cari mana satu statement yang betul. Okey. Ini sebenarnya kalau kita nak menjawab soalan ni yang melibatkan domain dengan range ni, selalunya kita kena lakarkan graf dia. Okey. Jadi kalau kita ingat, kalau graf ln dia mesti bentuk macam ni. Kan? Jadi yang pertama, bila langgar dia pada pasti X, okay, maka kita mesti andaikan kalau langgar pada pasti X, Y yang kosong. So yang pertama, step pertama, kita ambil je Fx ni sama dengan 0. So kita akan lihat ln 2 minus X equal to 0. Maka 2 minus X equal to e to the power of 0. Sama dengan 1 lah. Jadi X ni sama dengan, ni tadi 1, bawa ke sana. Jadi 2 tolak 1, 1. Okay. Jadi kalau kita nak cari pindasan dia, ini nilai dia 1 ni. So dilanggar pada nilai 1. Okey, kemudian bila kita rujuk kepada sini, sebenarnya dia akan ada vertical asymptote. Dia kena ada vertical asymptote. Okey. Vertical asymptote. Jadi vertical asymptote ni mudah je, kita ambil je dalam kurungan ni, kita samakan dengan 0. Maka dapatlah X tu sama dengan 2. Jadi kalau kita lukis dengan tepat berdasarkan maklumat tadi, okey. Jadi sekarang ni X sama dengan 1. Maksudnya graf kita mesti langgar pada nilai 1. Selesai. Kemudian pintasan dia adalah vertikal dia jangan lebih daripada 2. Jangan lebih daripada 2. Okey, kemudian bila kita nak lukis graf, kita tengok kita nak mulakan daripada sekuan mana. Apa yang kita lihat adalah yang pertama, X tu bernilai positif ke negatif? Negatif. So kita refer pada negatif. Yang step yang ketiga ni nak menentukan kita nak lukis daripada mana. X yang negatif, kemudian Y ni baca sebelum ln. Sebelum ln tu adalah positif. Jadi kalau kita refer pada ni menentukan sekuan, kita ada X yang negatif, Y positif. Maksudnya kita mesti ambil bucu ni, kemudian barulah kita cari pindasan tadi. Okey, cari pindasan tadi. So kita akan dapat macam tu lebih kurang. Okey. Okey, jadi sekarang ni yang pertama, F is 1 to 1. Jadi kalau ingat, kalau kita nak test 1 to 1,
Okay, kalau kita nak test one to one, dia mesti gunakan horizontal line. Kita mesti gunakan horizontal line test. Kalau langgar satu, maka betul lah one to one function. Betul. So yang pertama betul. Kemudian domain. Domain ni adalah, dia kata 2 sampai infinity. 2 sampai infinity. Salah lah. Sebab 2 sampai infinity mana ada graf. So yang ni reject. Range pula. Range tu maksud dia negative infinity sampailah infinity. Maka yang ketiga ni betul. Kemudian inverse. Okey, inverse dia adalah 2 tolak E kuasa X. Jadi untuk yang inverse ni, kita kena kira sikit lah. Kalau kita nak kira inverse ni, maksud dia kita kira sikit ni. Okey, so kita gunakan F. Dalam kurungan tu adalah F inverse samakan dengan X. Jadi kita ambil ini ln 2 tolak F inverse samakan dengan X. Maksud dia kita gunakan function ni tetapi gantikan X tu dengan inverse. Jadi kalau kita ambil 2 tolak F inverse, bila hilang ln dia akan muncul exponent. Jadi kalau kita selesaikan F inverse ni sebagai tajuk, maka kita boleh tulis sebagai 2 tolak exponent X. Maka yang keempat pun betul juga. Okey. So pilihan jawapan dia adalah 1, 3, 4. So 18 adalah C. Okey, soalan 19. Soalan 19. Okey, kita nak mencari HOH. Okey, HOH 0. Okey, maksud dia kita akan gunakan function H tetapi kita ganti dulu. Okey. Kita ganti dulu. So saya buat ni. So saya buat H. Kita buat yang pertama dulu. Gantian H0. Ambil function ni tapi gantikan X tu dengan 0. So dapatlah negatif 3 per 2. Okay, ini untuk yang sebelah kiri. Sebelah kiri ya. Okey, kemudian kita guna function H lagi. Gantikan X tu dengan negatif 3 per 2. So kita akan dapat 2 negatif 3 per 2 tolak 3 per dengan P negatif 3 per 2 tambah 2 sama dengan 12 per 5. Okey. Kemudian kita akan selesaikan lagi. Ini kita akan dapat, ni habis negatif 3 tolak 3 negatif 6. Okey, negatif 6 per dengan negatif 3 per 2 Pi tambah 2 sama dengan 12 per 5. Okey, so kita boleh dalat silang lah. Okey, kalau kita selesaikan ni, so yang ni saya darabkan ni, kita akan dapat negatif 3 per 2 darat 12. So kita boleh ambil negatif 18. Negatif 18 Pi. Baik, ini cancel 6. Okay, tambah 24 sama dengan negatif 30. Maka kita dapat negatif 18 Pi sama dengan negatif 54. Okay. Maka Pi sama dengan, kita ambil negatif 54. So kita akan ambil 54 per dengan 18. So jawapan dia adalah 3. Okay, jawapan dia adalah 3. So 19 adalah B. Okey, soalan 20. Okey, ini pun sama juga. Seloknya kalau kita nak menjawab ni, kita kena lukis graf. Jadi yang pertama, kita lihat graf kita kalau bentuk ni ada bentuk square root. Graf yang pertama kita lihat 1 over square root of X. Okey. Maka graf dia adalah, ini kena ingat balik. Okey. Dia mesti bentuk, kalau tengok, kalau katakan sini positif. Positif, maka kita akan ambil yang bahagian positif dia. 1 per punca X. Okey. 1 per punca X. Jadi yang pertama, dia mesti ada vertical asymptote ya. Dia mesti ada vertical asymptote.
Integral simple ni mudah aja, kita ambil yang di bawah ni, kita samakan dengan 0. Kita boleh hilangkan square root lah. So graf kita jangan langgar pada 2. Jadi bila kita lukis, dia punya vertical dia adalah yang ni. Okey. So kita akan lukis seperti yang di atas ni. So dia akan jadi macam tu. Okey, so graf kita lebih kurang macam ni lah. Okey, jadi dia berdasarkan graf ni, kita dah boleh buat kesimpulan ya. Kita nak ingat soalan dia ada nak accept. Maksud dia yang kecuali. So kalau ikutkan domain G, domain G memang daripada 2 sampai infinity, ini betul ni. Tapi bila kita ikutkan soalan, yang ini kita reject. Kita nak cari mana yang salah. Okey. Kemudian range of G, kalau ikutkan sini range of G ni daripada 0 sampai infinity. Ini pun sama juga, kita akan reject sebab kita nak cari yang salah. Kemudian bila kita dapatkan G inverse, G inverse, yang ini kita kena kira sikit lah. Kita kena kira sikit. Maka kita gunakan G in bracket G inverse samakan dengan X. Maka kita akan ambil 3 per punca G inverse tolak 2. Okey, samakan dengan X. Kemudian kita darab silang, kita akan dapat ni saya ambil square root of G inverse tolak 2. Okey, samakan dengan 3 per X. Kemudian kita akan ambil G inverse sama dengan, kita buat kuasa 2 dulu. 9 per X kuasa 2. Kemudian kita akan tambah 2. Sepatutnya G inverse ni kita mesti dapat 9 per X kuasa 2. Tetapi jawapan kita adalah 3 per X kuasa 2. Kita nak yang salah, accept. Dia sebenarnya adalah true, tapi accept. So yang inilah kita terima dia sebagai jawapan, sebab kita nak cari yang salah. Maka jawapan dia adalah 20C. Okey, soalan 21. Soalan 21. Okey, berdasarkan graf ni kita nak mencari yang betul ya. Berdasarkan graf ni kita nak mencari correct function. Okey. Kemudian dia punya syarat dia restrict domain so that f has inverse. Maknanya kita kena pastikan supaya graf kita ni mempunyai inverse. Okey. Jadi kalau kita nak dapatkan graf yang syarat dia mesti inverse, kalau bentuk V ni kita mesti ambil separuh. Sepatutnya kita kena ambil separuh. Okey, yang pertama kita kena pastikan graf kita ni adalah bentuk V. Kalau bentuk V ni, bucu dia adalah pada X sama dengan 2. Okey, bucu dia adalah pada X sama dengan 2. Jadi kalau kita ikut function ni, ini kalau ikutkan bucu dia adalah pada X sama dengan negatif 2. So reject. So jawapan dia kemungkinan yang ni. So jawapan dia sama ada 1, 2 atau 4. Sebab bucu ni semua merujuk kepada bucu X sama dengan 2. Mana datang 2, kalau kita ambil kurungan ni sama dengan 0, maka X tu sama dengan 2. Selari dengan ni lah, X sama dengan 2. Okay. Kemudian kita nak lihat, sebenarnya kalau ikutkan, kalau kita lukis Y equals to modulus of X minus 2, maka graf kita sebenarnya kita akan buat bentuk V tapi bucu dia pada 2. Okey, sekarang ini disebabkan dia berganjak ke atas sebanyak 1 unit. Maka untuk lebih tepat, graf kita ni dia mesti X tolak 2 tambah 1. X tolak 2 tambah 1. Okey, so sepatutnya function dia jadilah sepatutnya. Maka jawapan dia sepatutnya adalah yang pertama. Sebab function ni dah betul. Function dah betul. Kemudian yang ni.
Kita punya domain dia, ni maksudnya sama ada kita ambil sebelah kiri je atau sebelah kanan je. Okey, maka jawapan dia adalah yang pertama. Okey, kemudian soalan 22. Okey, kita nak mencari syarat dia adalah yang true. Okey, jadi kita tengok satu persatu lah. Limit x approach to 4. Okey, maksud dia 4. Kita kena tengok adakah exist. Exist maksud dia, kita lihat 4 kiri. 4 kiri sama dengan hampir kepada 4. 4 kanan pun sama juga. Okey, maka syarat yang pertama exist sebab nombor dia sama. Okey, sebab nilai dia 4. Kemudian x approach to 6 does not exist. Does not exist ni maksud dia kiri dan kanan tu tak sama. Kalau kita lihat kat sini 6 kiri, nilai dia hampir kepada 2. Kalau ambil 6 kanan pula memang 2. Okey, jadi kiri dan kanan tu sama. Sepatutnya exist. Sepatutnya. Jadi untuk yang kedua ni reject. Kemudian yang ketiga, bila x sama dengan 2, x sama dengan 2, limit x approach to 2 from the left equals to 0. Okey, betul kalau kita ambil 2 kiri ni, dia hampir kepada nilai 0. So yang ni kita boleh ambil sebagai jawapan. Kalau pada x sama dengan 4, limit x approaches 8 from the right. Maksudnya kalau kita ambil right, sepatutnya jawapan dia hampir kepada 4. Sepatutnya. Okay, bukan jawapan dia positive infinity, hampir kepada 4. Maka yang 4 ni kita reject. Jadi jawapan dia adalah 1 dan 3. So 22 adalah A. Okey, kemudian soalan 23. Soalan 23. Okey, jadi kalau kita lihat kita nak cari limit at x approach to negative infinity. Okey, kalau untuk dekat sini kita kena hati-hati untuk yang square root ni. Untuk yang square root ni dia ada 2. Square root of x squared ni dia ada 2. Sama ada kita nak ambil positif x ataupun negatif x. Rujuk kepada kalau kita bincang positif infinity ambil atas. Kalau kita bincang negatif infinity kita ambil bawah. Okey? Jadi kalau macam ni maka jawapan dia mesti ada nilai negatif. Mesti ada nilai negatif. Okey? Jadi kalau kita nak mudah, ada bentuk yang ni, yang di atas tu kita akan bahagikan dengan x. Atas ni bagi dengan x. So setiap sebutan bagi dengan x. Bukan x kuasa 2, bagi dengan x. So sepatutnya kita akan buat macam ni. So limit x push to negative infinity. Okey. Yang di atas ni sepatutnya bagi dengan x. So 5 tambah 3 per x. Untuk yang di bawah ni, tadi kita dah buat dah. Untuk yang di bawah, kalau yang ni kita akan pilih negatif. So dekat luar ni kena letak negatif. Okey, negatif. Kemudian yang ini kita boleh bagi dengan kuasa 2. Setiap sebutan ni bagi kuasa 2. So 1 tolak 16 per x kuasa 2. Okey. Jadi yang kalau jumpa ada square root dengan atas tu x, maka yang di atas tu mesti bagi dengan x. Yang di bawah ni kalau nak kekalkan square root, bagi semua ni dengan x kuasa 2. Okey. Jangan bagi dengan x. Okey. Sebab yang di bawah ni dia berada dalam square root. Jadi kalau kita bincang dalam square root, kita kena ambil x kuasa 2. Okey. Kalau di luar pada square root, kita akan baca x. So bagi semua dengan x. Yang dalam square root ni kita bagi dengan x kuasa 2. Tapi jangan lupa letak negatif. Saya ambil negatif ni sebab ni perbincangan kita negatif infinity. So mesti ada negatif kat luar. Okey, so kalau kat sini jawapan yang lebih tepat adalah 5 tambah 3 per x kemudian ni. Okey. Maka jawapan dia adalah yang kedua. B. Okey. Sebenarnya untuk kaedah sebenarnya kita kena buat macam ni sepatutnya. Saya akan ambil limit x approach to negative infinity. Kemudian sepatutnya saya akan buat macam ni. Factorize x 5 tambah 3 per x. Okey. Kemudian untuk yang di bawah ni sepatutnya saya akan buat x kuasa 2 factorize 1 tolak 16 per x kuasa 2.
Ini kaedah yang biasa kita buat. Okey. Jadi kalau kita teruskan in limit x approach to negative infinity, okey. Yang ini kalau kita keluarkan dia ni kita akan pilih negatif. Okey. Maka saya akan ambil x 5 tambah 3 per x bahagi dengan, saya ambillah negatif. Okey, 1 tolak 16 per x kuasa 2. Ini kaedah yang tepat dah. Sepatutnya guna cara macam ni. Kemudian x ni kita boleh cancel. Okey, boleh cancel. Kemudian barulah kita gantikan nilai infinity. So bila ganti nilai infinity, ini 0, dia akan jadi macam ni lah. Okay, so kaedah asal dia macam ni. Ataupun tadi kalau kita nak cepat, kita ambil je yang di atas ni semua bahagi dengan x. Itu step yang pertama. Yang dalam square root ni kita semua bahagi dengan x kuasa 2. Itu yang dapat 1 tolak 16 per x kuasa 2. Cuma kita kena hati-hati, kalau perbincangan kita negatif infinity, yang di luar ni kena letak negatif. Tu kena hati-hati lah. Kalau dibincang dari positif infinity, maka dekat sini kena ambil positif. Ni kaedah asal dia macam ni. Tapi kalau kita nak cepat, atas bagi dengan x, bawah bagi dengan x kuasa 2, tetapi ambil kira negatif ataupun positif bergantung kepada limit. Okey, itu cara yang cepat dah. Kalau tak, cara dia yang tepat asalnya macam ni. So 23 jawapan dia adalah B. Okey, soalan 24. Okey. Kalau nak ikutkan, kalau yang ni sepatutnya kita mesti, kalau gantikan n tu memang dapat 0/0. Jadi selalunya kita akan multiply by conjugate. Ini akan jadi x minus 9. Ini saya darabkan dengan square root of x plus 3 over square root of x plus 3. Okay, so equals to limit x approach to n. Sebutan yang pertama kuasa 2, hilang square root, tolak dengan 3 kuasa 2, 9. So yang di bawah ni kita boleh cancel, yang ni kekal. Okay, maka yang ini boleh cancel. Barulah kita masukkan n. Jadi n ni, okey, kalau nak ikutkan, kalau kekalkan macam ni, masih tak dapat jawapan. Okey, sepatutnya pengiraan kita ni, daripada tadi kita akan dapat negatif, kita akan dapat 1 per punca n tambah 3. Sepatutnya jawapannya ni. Tapi disebabkan pilihan kita ni tak ada, maka saya kena teruskan lagi. Juga berdasarkan di bawah. So saya ambil tolak, saya ambil tolak perkan dengan square root of n tolak 3. Okey, dan kita akan dapat jawapan. Okey, yang pertama square root of n minus 3. Kemudian yang di bawah ni kita boleh ambil ni conjugate ni. So ambil n tolak 9. So jawapan dia adalah yang ketiga. Okay, C. Kita teruskan soalan 25. Okey, kita diberi parametric equation y and x. Kemudian kita nak express second derivative in terms of t. Okey, jadi sekarang ni daripada y ni kita boleh dapatkan dy dt. Dy dt. Tapi sebelum kita differentiate ni, kita tukar dulu dalam bentuk index. So kita boleh tukar y equals to t plus 2t to the power of negative 1. Kemudian satu lagi kita boleh tukar x ni kepada t minus 2t to the power of negative 1. Okay, so daripada sini nanti kita akan differentiate. Kita akan dapat dy dt. Dy dt, kita differentiate y respect to t. So differentiate t dapat 1. And then this one negative 2 t to the power of negative 2. Okay, ataupun kita boleh tukar ni kita boleh tukar kepada 1 minus 2 over t squared. Ataupun kita boleh samakan dengan denominator dia. Kita akan samakan t squared, kemudian cross multiply t squared minus 2. Okey, kemudian ini adalah dy dt. Kita teruskan dengan dx dt.
dx dt pula sama dengan, kita ambil daripada sini differentiate t dapat 1, differentiate yang ni kita akan dapat positif 2t to the power of negative 2. Okey, kemudian ataupun kita boleh tukar ni kepada 1 plus 2 over t squared. Kemudian kalau kita tukar dalam bentuk kita samakan denominator, kita akan dapat t squared plus 2. Okey. So daripada sini kita sebenarnya kita nak dapatkan dy dx. Kita gunakan chain rule, kita gunakan dy dt multiply by dt dx. Okey. So kita gantikan dy dt. Okey, dy dt sama dengan yang kita dapat ni. So kita tukar t squared minus 2 over t squared, kemudian multiply by, untuk dt dx ni kena hati-hatilah sebab kita dapat tadi adalah dx dt, sedangkan kita nak menggunakan dt dx. Jadi kita terbalikkan, kita akan darab dengan t squared over t squared plus 2. Maka untuk kat sini kita akan dapat jawapan dia adalah dy dx adalah t squared minus 2 over t squared plus 2. Okey. Jadi daripada situ nanti kita akan teruskan dengan kita differentiate kali yang kedua. Kita dah ada dy dx. Kita akan saya salin tadi, kita berhenti pada t squared minus 2 over t squared plus 2. Okey. Bila kita nak dapatkan second derivative, kita mesti differentiate, differentiate daripada yang pertama ni. Ataupun saya tulis dulu formula d over dt, kemudian daripada dy dx. Ini adalah, maksud dia adalah kita differentiate daripada dy dx. Kita differentiate kali yang kedua. Kemudian jangan lupa kita darab kembali dengan dt dx. Kalau kita nak check betul tak formula ni, kita cancelkan dt ni, mesti kita dapat d squared y over dx squared. Okay. Kemudian untuk differentiate daripada first derivative ni, kita mesti menggunakan quotient rule. Kita ambil ini sebagai u, yang ni adalah v. Okey. Jadi kalau katakan saya tulis kat sini, so u tu kita ambil t squared minus 2, kemudian v tu kita ambil t squared plus 2. Jadi kalau kita differentiate, kita akan dapat 2t, kemudian kalau kita differentiate yang ni dapat 2t. Disebabkan ini adalah quotient rule, maka kita darab silang tapi bermula daripada sebelah kanan. Okey. Jadi second derivative ni kita teruskan. Ini kalau kita differentiate ni daripada first derivative, kita gunakan quotient rule. Kita gunakan quotient rule. So kita akan dapat ni sedarab ni 2t darab semua ni. Maka kita akan dapat 2t cube plus 4t. Okey. Kemudian kita ambil yang ni pula, kita subtract tu. Okey, subtract tu ini, yang 2t ni darab dengan t squared. So dapat, jangan lupa in bracket 2t cube minus 4t. Okey. Kemudian kita jangan lupa kita divide by denominator kuasa 2. Maksudnya v ni kuasa 2. So kita akan ambil t squared plus 2. Okey. Dan jangan lupa kita darabkan dengan dt dx. Okey, dt dx tadi kita boleh ambil daripada yang kita buat dy dx tadi. Okey, so dt dx asal dia adalah kita dah ada dx dt. Kita dah ada dx dt, t kuasa 2 tolak 2 per t kuasa 2 tambah 1. T kuasa 2 tambah 2. Jadi bila kita nak dapatkan dt dx, terbalikkan. Okey, kita akan gantikan dt dx. Okey, dt dx kita boleh ambil terbalikkan ya. So kita ambil t kuasa 2 per dengan t kuasa 2 tambah 2. Okey. Dan kalau kita selesaikan yang ni, ini adalah 0. Okey. Kemudian ini kalau kita jumlahkan, kita akan dapat 8t ya. Ini kalau kita selesaikan ni 4 tambah 4, so dapat 8t kuasa 3. 8t kuasa 3. Kemudian kita bahagikan dengan t kuasa 2 tambah 2. Ni tadi kuasa 2 kuasa 2 gabung dengan ni dapat kuasa 3. Okey. Jadi untuk jawapan kat sini kita boleh gunakan, saya boleh tukar ni 8 ni kita boleh tukar kepada 2.
T, kemudian semua ni kita kuasa 3. So dapat 8T kuasa 3, termasuk yang di bawah ni. T kuasa 2 tambah 2. Kemudian kita buat kurungan semua kuasa 3. Okey, ini sebenarnya sama dengan yang 8T kuasa 3 per kurungan kuasa 3. So untuk soalan ni jawapan dia adalah C ya. Jawapan dia adalah C. Okey, soalan nombor 6. Kita nak cek adakah dy dx ni betul sama dengan 2x sin in bracket 2 minus x squared. Okey, katakan saya differentiate ya. Y equals to cos 2 minus x squared. Okey, jadi kalau kita differentiate ni, yang pertama differentiate cos. Kita mesti dapat dy dx sama dengan, kita differentiate cos dapat negatif sin, kemudian kita akan salin 2x squared, kemudian differentiate in bracket, kita akan dapat negatif 2x. Negatif 2x. Okey. Maka jawapan akhir dia adalah positif 2x sin 2 minus x squared. Okey, maka yang pertama ni kita boleh terima dia sebagai jawapan. So yang pertama ni betul. Okey, yang pertama ni betul. Kemudian kita cek pula untuk second derivative. Untuk second derivative ni kita mesti menggunakan product rule. Okey, kita mesti menggunakan product rule di mana kita mesti pilih u, kita mesti pilih u sama dengan 2x, kemudian v ni kita ambil sebagai sin 2 minus x squared. Okay, so differentiate u ni kita akan dapat 2, differentiate ni v prime ni, differentiate sin dapat cos 2 tolak x kuasa 2, kemudian differentiate in bracket negatif 2x. Okay, kemudian disebabkan ini adalah product rule, maka kita darab silang daripada sebelah kiri. Okay, jadi kalau kita nak dapatkan second derivative, kita akan tulis sama dengan, okey, katakan saya darab daripada kiri ke kanan ni. So ini akan dapat negatif 4x squared, negatif 4x squared, kemudian cos 2 minus x squared, kemudian plus, kita darabkan dengan yang ni pula, yang ni. Kita akan dapat 2 sin 2 minus x squared. Jadi kalau kita cek, rupanya yang kedua ni sama tak? Sepatutnya 2 sin, positif 2 sin. Okey, betul? Ini kita diterima. Kemudian yang ni adalah negatif 4x squared y. Okey, yang ini kalau kita tengok balik, ini sebenarnya sama dengan y ni. Sama dengan y, maka saya boleh tulis negatif 4x squared y. Negatif 4x squared y. Okey, maka yang kedua ni pun betul. Okey. Okey, kemudian untuk yang ketiga ni kita nak buktikan adakah yang ketiga ni betul equal to 0. Jadi kita akan gantikan semualah. Okey, kita akan gantikan. Okey, katakan saya ganti dekat sini. Jadi kita ambil yang pertama x kuasa 2. Second derivative kita boleh ambil daripada yang ni, jawapan ni. So 2 sin 2 minus x squared. Okey. Kemudian tolak dengan 4. Okey, so saya ganti kat sini. Ini saya ganti, so x multiply by second derivative, saya ambil dari sini. 2 sin 2 minus x squared, kemudian minus 4x squared y. Okey, kemudian kita tolakkan dengan first derivative, kita ambil jawapan yang pertama. So ini adalah 2x sin 2 minus x squared. Okey, selesai. Kemudian plus 4x cube y. Adakah dia sama dengan 0? Okey, kita cek adakah sama. Okey, untuk yang ini adalah 2x sin. Ini adalah 2x sin tolak dengan 2x sin, maka yang ni habis. Habis. Yang kedua negatif 4x cube. Gabungkan dengan negatif positif 4x cube y, maka memang betul ini akan sama dengan 0. Maka yang ketiga ni betul. Jadi tadi 1 2 3. Maka jawapan dia adalah 1 2 3. Ni sama dengan soalan nombor 7 Sama. Ni sama dengan ni. X multiply by second derivative subset to dy dx plus 4x cube y. Okey. Jadi untuk yang ni kita tak payah kira lah, sebab dia sama. Maka memang betul lah jawapan dia adalah D. 0. Jadi untuk 27 ni tak payah kira. Kita ambil jawapan daripada 26. Okey.
Kemudian soalan 28. Okay, find the gradient. Jadi kita ingat, bila gradient ni dia mesti merujuk kepada dy dx. Ini maksud dia adalah dy dx. Ini adalah dy dx. Okay. Kemudian at the point where x equals to 2. Okay. Maknanya kita akan cari nilai gradient tu ketika x sama dengan 2. Okay, yang pertama kita cuba differentiate dulu. Kita differentiate ni, kita akan dapat 34x plus, okay, untuk yang ni kena hati-hati lah ni. Yang ini kita mesti guna product rule. Okay. Yang ni, ini mesti guna product rule. Ni mesti guna product rule. Jadi yang pertama kita ambil u sama dengan 12x, kemudian v ni adalah y. Mesti guna product rule. Differentiate v dapat 12. Differentiate v sepatutnya dapat 1. Tetapi kita differentiate respect to x. Maka yang ini mesti gunakan dy dx. Okay, mesti guna dy dx. Jadi disebabkan kita gunakan product rule, mulakan daripada kiri. So yang ini kita boleh tulis 12x dy dx. Dy dx, kemudian kita dah silang yang ni tambah dengan 12y. Okey, kemudian kita teruskan lagi tambah dengan yang ni 8y kuasa 2, kita dapat 16y asalnya, tetapi mesti ada tambahan dy dx. Kemudian yang ni mesti equals to 0. Okey. Jadi bila kita dah differentiate, kita hanya ada nilai x sama dengan 2. Sedangkan dalam kita punya equation ni kita ada y, maka kita kena cari y itu berapa bila x sama dengan 2. Jadi untuk cari y ni, jadi yang ni kita stop dulu. Kita ambil daripada function yang asal ni, kita gantikan. Bila x sama dengan 2, ganti daripada function asal ni. So kita akan dapat 17 darab 4 tambah dengan 24y tambah dengan 8y kuasa 2 sama dengan 100. Okey. Yang ini kita selesaikan ni, kita akan dapat 8y kuasa 2 tambah 24y. Kemudian yang nombor tu kita boleh gabungkan 17 darab 4. Okey. Kemudian tolak dengan 100. Maka ini dapat negatif 32. 32. Kemudian samakan dengan 0. Okey, maka kita boleh gunakan, kita faktorkan. So 8 sama dengan 24 sama dengan negatif 32. So jawapan yang pertama, y kita adalah 1. Kemudian y yang kedua adalah negatif 4. Negatif 4. Okey. Jadi sekarang ni kita gunakan nilai yang pertama dulu. Maksudnya bila kita gantikan, bila x sama dengan 2, y sama dengan 1. Okey, kita gantikan daripada yang ni tadi. Yang kita berhenti kat sini tadi, katakan equation 1 lah. Saya ganti kat sini. So kita akan dapat 34 darab 2. 34 darab 2 tambah dengan 12 darab 2. 24. Dy dx ni kita nak cari. Okey, dy dx ni kita nak cari. Okey, kemudian tambah dengan 12y. Y kita adalah 1. Tambah dengan 16 darab 1. Dy dx samakan dengan 0. Okey. Maka kalau kita permudahkan ni, dapatlah dy dx sama dengan, okey, kita selesaikan ni. Kita jumlahkan nombor dulu. Okey, 34 kali 2 adalah 68. 68 kita jumlahkan dengan 12. Okey, 68 tambah 12. 80 Jadi 34 ni darab 2 dengan yang ni, jumlah dia 80. Bawa ke sebelah kanan. So kita dapat negatif 80 perkan dengan, kita ambil pula jumlah dy dx 24 tambah 16. So kita per dengan 40. Maka jawapan dy dx yang pertama adalah negatif 2. Okay. Jadi y yang pertama adalah negatif 2. Jadi jawapan dia sama ada yang pertama ataupun yang kedua. Okey, kemudian kita gunakan cara yang sama. Kita gantikan pula dengan x sama dengan 2, kemudian gantikan y sama dengan negatif 4.
Ni yang tadi. Okey, kemudian kita gantikan dengan nilai yang kedua. X sama dengan 2. Nilai yang kedua adalah Y sama dengan negatif 4. Okey, kita ganti kat sini. So 34 darab 2 68. 68 tambah dengan, okey, kita gantikan 12 kali 2 24. Ini saya buat terus dy dx. Kemudian tambah dengan 12 darab, okey, 12 darab dengan negatif 4. So dapat negatif 48 ya. Okey, kemudian tambah dengan 16 darab negatif 4. 16 darab dengan 4. So dapat negatif 64. Dy dx sama dengan 0. Jadi kalau kita permudahkan, kumpulkan nombor ni. Kalau kita kumpulkan nombor ni, kita akan dapat 68. 68 tolak 48, kita akan dapat 20. Maka sebelah kanan ni negatif 20. Okey, sebelah kiri pula, kita jumlahkan ni 24 dengan tolak 64. 24 tolak dengan 64, kita dapat negatif 40. So per dengan negatif 40, maka jawapan akhir dia adalah 1/2, positif. Maka tadi kita dah ada nilai yang pertama negatif 2, nilai yang kedua adalah positif 1/2. Jadi untuk di sini jawapan dia adalah yang pertama. Okey, kita lihat soalan 29. Okey, kita dah beri equation of a curve dalam bentuk polinomial. Kita nak the critical number. Okey, critical number ni kita boleh dapat dengan cara kita differentiate kali yang pertama. Kita differentiate kali yang pertama. Kalau kita differentiate kali yang pertama, kita akan dapat sama dengan 4x³ minus 16x. Okey, samakan dengan 0. Okey, kemudian kalau macam ni kita boleh factorize 4x. So kita dapat x² minus 4 equals to 0. Maka kalau kita selesaikan ni, kita akan dapat x yang pertama 0, x yang kedua adalah negatif 2 dan x sama dengan 2. So ada 3 jawapan lah. Okey, jadi untuk critical numbers ni adalah 0, negative 2 and 2. Maka yang pertama ni betul. Okey. Kemudian bila kita dah ada 3 nilai ni, ini kemungkinan berlakunya maksimum minimum pada x sama dengan 0, negatif 2 dan 2. Okey, adakah 0, 2 ni akan menghasilkan maximum point? Okey, kita kena check. Cara nak check ni mudah aja. Kita differentiate kali yang kedua. Okey. Kalau kita differentiate kali yang kedua, ini saya buat sekali lagi ni. Okey, tadi kita punya first derivative adalah 4x³ minus 16x. Kemudian kita differentiate kali yang kedua, kita akan dapat 12x kuasa 2 tolak 16. Okey, kita gunakan second derivative ni, kita ganti dengan nilai 0. Bila x0, bila kita gantikan, bila x0, maka f double prime ni nilai dia adalah negatif. Bila negatif, ini merujuk kepada minimum. Ini merujuk kepada minimum. Sorry, bukan minimum. Ini merujuk kepada bila kita dapat second derivative ni less than 0, itu bermaksud x equal to 0 ni adalah maksimum. Okey, maksimum. Maka yang ini, yang kedua ni kemungkinan dia betul. Kita check lah, bila x0 kita ganti kat sini, betul lah y dia 2. So yang kedua ni pun betul juga. Okey, kemudian kita nak check pula negatif 2 ni, adakah betul negatif 2 ni minimum? Okey, kita gunakan cara yang sama. Kita ambil second derivative ni, gantikan x tu dengan negatif 2. Okey, jadi kalau kita gantikan, katakan saya gantikan, okey, dalam sini saya ambil nilai x sama dengan negatif 2. Okey, maka kita akan dapat 12 darab 4. 12 darab 4, 48 tolak 16, maka nilai dia adalah positif. Okey, nilai dia adalah positif. Bila positif, nilai dia positif, maka pada x sama dengan negatif 2 ni, ini adalah titik minimum. Jadi negatif 2 ni dah betul dah. Kemudian untuk kita nak uji, adakah y dia sama dengan negatif 14 kalau x sama dengan negatif 2? So ganti daripada function yang asal ni. Jadi kalau kita kira ni, kalau kita kira 2 kuasa 4
16. So 16 tolak dengan 8 darab 4, 32. Kemudian kita tambah 2. Okey, jadi kalau kita cek, betul lah. Bila kita gantikan X dengan negatif 2, gantikan ke dalam sini, maka kita akan dapat Y itu adalah negatif 14. Jadi yang ketiga ni pun betul juga. Yang ketiga ni betul juga. Okey, kemudian F in bracket 2. Tadi kita dah kira dah. Pada X sama dengan 2, X sama dengan 2 Oh, ni kita belum kira ni. Kita kena buat sekali lagi. Kita uji pula untuk X sama dengan 2. Okay, kita uji pula untuk X sama dengan positif 2. Maka ganti dalam second derivative, kita nak lihat nilai dia positif ke negatif. So kalau kita ganti dengan positif, okay, ini kita dapat positif 48 tolak 16 dapat positif. Maka sama juga more than 0. Maka sepatutnya ini adalah minimum. Sebab dia besar. Okay, jadi yang keempat ni salah. Jadi jawapan dia adalah 1, 2, 3. Okay, jadi 29 ni jawapan dia adalah yang pertama. Okay, jawapan dia yang pertama. 1, 2, 3 saja. Okey, kemudian soalan 30. Okey, soalan 30 pula. Okey, ini dalam bentuk kontainer, bentuk silinder ya. Okey, ini adalah dalam bentuk cylindrical. Ni maksud dalam bentuk silinder ni. Okey, has one end open and the other end close. Okey. Maknanya kalau kita nak buat ni, okey, yang pertama ni dia bentuk silinder ya. Kita buat dalam bentuk silinder. Okey, buat dalam bentuk silinder ni satu. Okey. Dalam bentuk silinder. Okey, kemudian end open, close. Okey, maksud dia yang hujung ni dia close lah. Ni close. Yang satu lagi open. Okey. Kemudian it has a circular base. Maksud dia base dia dalam bentuk bulatan dengan radius dia adalah R. Ini maksud dia radius dia R. Okey, R. Given that the total surface area. Okey. Sekarang maklumat yang pertama. Okey, maklumat yang pertama adalah total surface area. Nilai dia adalah 300 pi. Okey, 300 pi. Okey, jadi kalau kita nak kira total surface area untuk silinder so kita ingat balik kalau surface area untuk silinder. Okey. Katakan ini adalah surface area. Okey, surface area. Okey, kalau kita ambil kira, kalau katakan silinder ni ada atas dan bawah, maka kita akan buat satu bulatan ni area dia adalah pi r squared. Ini kalau satu bulatan. Tapi yang satu lagi open, maka kita akan biarkan dalam bentuk pi r squared. Asalnya formula dia 2 pi r squared untuk ini luas atas dan bawah. Kemudian kita tambah lagi untuk yang tegak ni. Okey, untuk yang tegak ni nanti kita buka, dia akan jadi bentuk 4 segi lah. 4 segi dan tinggi dia adalah H. Okey. Yang ini bila kita open ni bila kita open itu adalah circumference. Okey, circumference. So kita akan dapat 2 pi r H. Okey. Dan nilai dia adalah 300 pi. Okey, jadi untuk yang dekat sini kita kena proses. Katakan yang pertama kita bagi semua dengan pi. Maka kita akan dapat r squared plus 2rh equals to 300. Okey. Dan kalau kita jadikan h ni sebagai tajuk, okey, maka kita akan dapat 300 subset to r squared over 2r. Okey. Ini kalau kita jadikan sebagai tajuk, bawa ni ke sebelah kanan dulu. Kemudian kita divide by 2R. Okey. Okey, sekarang dia kata H sama dengan 150 per R subtract to R over 2. Jadi kalau kita ambil kira ni 300 per dengan 2R, maka dapatlah 150 per R. Betul? Yang pertama.
Kemudian subtract tu bila kita ambil R squared divided by 2R, maka kita akan dapat R over 2. Betul? Jadi jawapan yang pertama ni kita boleh ambil dia sebagai jawapan. Okey, kemudian untuk yang kedua pula, formula untuk volume. Okey, volume. Okey, ni volume ni dalam bentuk silinder juga Okey, jadi kalau saya teruskan, kalau kita nak bincang volume for cylinder, V ni adalah sama dengan pi R squared H. Okey. Jadi sekarang ni tadi kita dah ada H dah. Kita gantikan dengan ni 150 per R tolak dengan R over 2. Okey, yang ni. Jadi kalau kita cuba expand ni, kita nak check dapat tak jawapan ni. So kita darabkan dapat 150 pi R tolak dengan pi R cube over 2. Okey. Jadi kita nampak rupanya yang kedua ni pun betul juga. Betul juga. Okey, selesai. So yang pertama dan yang kedua tu betul. Tadi yang pertama ni betul, yang kedua betul. Sekarang kita nak check radius equals to 10 pi. Syarat dia adalah volume is maximum. Jadi kalau kita bincang volume is maximum, maka kita kena buat dua step. Yang pertama kita differentiate samakan dengan 0. Okey, ni kita dah ada V ni. Okey. Jadi sekarang ni kita ambil V ni, kita differentiate samakan dengan 0. Jadi untuk yang ketiga ni kita buktikan dengan cara saya ambil dulu formula volume ni. Volume kita adalah V sama dengan 150 pi R subtract to pi R cube over 2. Okey, jadi yang pertama kita dapatkan dulu dia punya V prime dia. V prime ni adalah, okey, yang pertama kita dapatkan dulu V prime kita. So differentiate ni, ini adalah constant So dapat 150 pi. Kemudian tolak dengan turunkan kuasa, kita akan dapat 3 pi R squared over 2. Okey. Kemudian bila kita bincang volume is maximum, maka kita mulakan dengan V prime equal to 0. So kita ambil 150 pi tolak dengan 3 pi R squared over 2. Samakan dengan 0. Okey. Bila kita samakan dengan 0, semua ni darabkan dengan 2, dapatlah 300 pi tolak dengan 3 pi R squared samakan dengan 0. Okey. Maka kita akan dapat kita nak mencari R So R squared equals to, kita ambil 300 pi over 3 pi. Okey, maka kita akan dapat R squared equals to 100. Okey, maka betul lah kita akan ada dua nilai R, iaitu 10 satu lagi negatif 10. Okey, kalau soalan ni application yang R negatif ni memang tak boleh. So sepatutnya jawapan dia mesti R sama dengan 10. Okey, jadi kemungkinan dia R ni akan menghasilkan maksimum. Okey, kalau kita nak cepat, kita terus dah beritahu ni, yang tiga ni adalah betul sebab radius dia adalah 10 pi. Tapi sebenarnya kita kena sahkan sepatutnya. Kita kena teruskan step yang kedua, kita differentiate kali yang kedua untuk uji betul tak R equals to 10 ni akan menghasilkan volume maksimum. Jadi kita differentiate kali yang kedua, so dapat ni 0, so negative 6 pi R. So saya boleh ambil ni, akan dapat, kita differentiate ni, kita akan dapat negative 6 pi R over 2. Jadi kalau kita gantikan R ni dengan 10, maka memang betul lah ini akan menghasilkan less than 0. Bila less than 0, memang betul lah V ni untuk maksimum. Bila R sama dengan 10, maka V itu adalah maksimum. Jadi yang ketiga ni pun betul juga. Jadi 1 betul, 2 betul, 3 betul. Okey. Jadi sekarang ni maksimum volume. Okay, jadi sekarang ni kita nak tengok nilai betul tak bila R 10, kita akan dapat dia punya volume dia adalah 1000 pi. Jadi apa yang kita buat, kita ambil nilai R10 ni, ganti dalam ni. Ganti dalam ni. V yang asal ni. Okey, jadi kalau kita cuba ganti,
Okey, katakan kita cuba ganti ni. Ini adalah V tadi ya. Ini adalah V. So saya tulis kat sini. V adalah 150 pi R minus pi R cube over 2. Kita gantikan R ni dengan 10. Okay, kita nak check adakah betul. 150 darab dengan 10, so 1500 pi. Tolak dengan ini adalah 1000 pi per 2. Okay. Jadi kalau kita kira 1500 tolak dengan 500, maka jawapan dia adalah 1000 pi. Okay, 1000 pi centimeter cube. Maka kita lihat di sini, okay, kita lihat 30 B, 1, 2 dan 4. 1, 2 dan 4. Okey, tadi yang ketiga tadi, kita lihat balik ya. Sepatutnya jawapan dia kalau kita kira tadi macam 4. Tapi kita hati-hati ya. Radius tadi yang kita kira tu, radius dia bukan 10 pi. Dia 10. Okey, maka yang pertama tadi, yang ketiga tadi kita reject. So ni reject. So jawapan dia 1, 2, 4. 1, 2, 1, 2, 4. So jawapan dia adalah B. Okey. So yang ketiga ni kena hati-hatilah. Dari segi pengiraan, sekali tengok betul lah 10. Tapi rupanya ditukar dengan 10 pi. Sepatutnya dia bukan 10 pi, dia mesti 10. Okey. So dalam soalan adjektif ni kita kena hati-hati, jawapan dia kadang-kadang hampir sama, tetapi dia ubah sikit je. Okey. Jadi kalau nak ikutkan sekali pandang, macam jawapan dia adalah D ya. Tapi bila kita lihat betul-betul, rupanya tiga ni kita reject. So jawapan dia 1, 2 dan 4.